الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita semua. Dikurniakan kesihatan dan kekuatan oleh Allah untuk kita terus mengabdikan diri kepadanya. Dan sama-samalah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita, segala dosa-dosa yang terdahulu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak yang masih lagi melanda seluruh dunia sekarang ini. Allahumma amin. Pagi ini hari Jumaat kita sambung pengajian kita, iaitu kitab Al-Fiqhul Manhaji dari Kitabul Musafir, iaitu dalam bab, kita masuk bab baru, iaitu bab jamak. Jadi minggu lepas kita dah dengar berkenaan dengan tajuk qasar. Dan pagi ni insya-Allah kita akan sambung, iaitu dalam bab jamak. Dan kalau kita perhati balik, dia di antara syarat dah dalam masalah qasar ni, di antaranya bila mana kita tidak menetap di satu-satu tempat yang kita nak pergi, maknanya tidak sampai 4 hari ataupun lebih, maka pada masa tu kita hanya dibenarkan qasar ketika mana dalam perjalanan sahaja. Adapun bila mana kita sampai satu-satu tempat dalam masa yang sama, kita dah tahu kita nak duduk situ 4 hari ataupun lebih, maka bila mana kita sampai ke tempat ataupun destinasi tersebut, maka hendaklah kita mengerjakan salat secara tamam. Jadi di antara apa yang perlu diperbetulkan salah pihak yang berlaku, kebanyakannya memahami bila mana kita sampai satu-satu tempat. Contohlah kalau kita nak duduk sana 5 hari, jadi sebahagian daripada orang kita ni dia faham, maknanya 3 hari itu hamba boleh qasar lagi, maknanya masuk hari ke-4 tu baru tak boleh. Sedangkan kalau dia dah tetap dalam hati dia untuk duduk di situ selama 4 hari ataupun lebih, dia hanya boleh untuk qasar semaya dalam perjalanan sahaja. Adapun ketika mana sampai ke destinasi tersebut, maka dia sudah tidak boleh untuk mengqasar ke solat tadi, kerana dia dikira sebagai seorang yang berstatus muqim, dia bukan lagi musafir. Melainkan pada hari dia nak kelik lah. Dan hari dia nak kelik, maknanya hari dia nak tolak bila mana dia dah keluar daripada kawasan tempat dia duduk tadi, maka pada masa tu bolehlah pula untuk dia mengqasarkan dia punya solat tadi.
Melainkan kalau kita ni nak duduk sana, maknanya tak sampai 4 hari, maknanya 3 hari ataupun tak sampai 4 hari, maka pada masa tu bolehlah untuk kita mengqasar ke hari-hari berikut. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam mazhab Syafi'i, kalau kita ni, urusan kita ni tak tahu bila selesai, dah, tak tahu kerjaan kita ni bila kita boleh kelik, maknanya teket tak ambil lagi lah. Kalau ambil teket tu maknanya tahu dah. Ataupun kalau kita kata hamba duduk lama sana ni berapa hari, 7 hari, maka serupa dengan hak tadi lah. Cumanya kalau kita ni pergi sana duk ingat boleh selesai 2-3 hari, lepas pada tu 3 hari tak selesai juga kerjaan, masuk dah hari keempat pun tak tahu selesai ke tak lagi, maka dalam mazhab Syafi'i kita boleh untuk qasab solat sehingga 18 hari. Kalau kerja buat kita ni tak tahu bila akan selesai, kalau tahu dah tak boleh, syarat dia tak tahu bila akan selesai. Ulama dalam mazhab kita ambil kira berkenaan dengan hadis Nabi ketika mana Fathu Makkah. Nabi SAW maknanya bila berlaku peristiwa Fathu Makkah ni, Nabi berada di sana selama 18 hari untuk memerangi puak-puak Hawazin. Dah, maknanya tak tahu bila selesai. Hari pertama tak selesai, hari kedua tak selesai, sehinggalah Nabi SAW duduk di sana selama 18 hari. Jadi kalau kita ni tak tahu lama mana kita punya kerja buat kita ni boleh selesai, maka paling maksimal boleh jamak, boleh qasar semaya tadi selama 18 hari. Walaupun di sana banyaknya perbezaan pandangnya dalam masalah ni, dah, banyaknya perbezaan pandangnya dalam masalah ni, kerana di sana ada di antara sahabat, dah, Nebulai pun ada. Ni di antara yang menyebabkan dalam pak mazhab sendiri pun berlaku perselisihan pandangnya. Baik, tajuk kita bagi ni hari Jumaat dah, iaitu dalam bab jamak. Pengertian jamak telah pun diketahui sebelum ini, dan ia adalah berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashri idza kana 'ala adh-dhuhri sayrin wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamakkan solat zuhur dengan asar ketika mana bermusafir, dan menjamakkan solat maghrib dengan isya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang kedua, maknanya hadis yang pertama tadi menunjukkan kepada kita Nabi jamak di antara zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Hadis terusnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a baina as-salati fi safratin safarnaha fi ghazwati Tabuk, fajama'a baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isha. Qala Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, faqultu li Ibn Abbas ma hamalahu ala dhalik, qala arada an la yuhrija ummatahu. Nabi SAW menjamakkan salat dalam perjalanan yang kami lakukan ketika mana berlakunya peperangan Tabuk. Baginda menjamakkan salat zuhur dengan salat asar dan salat maghrib dengan salat isya. Sa'id bin Jubair berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, apakah yang mendorong baginda berbuat begitu? Maka jawabnya, baginda tidak mahu menyusahkan umatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, jadi dalam dua hadis ni dia jelas menunjukkan kepada kita Nabi SAW hanya jamak semaya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi tidak ada istilah jamak asar dengan maghrib. So yang kedua,
baik isya dengan subuh ataupun subuh dengan zuhur pun tidak ada istilah jamak di situ. Baik, maknanya Nabi hanya menjamakkan solat dalam waktu zuhur dengan asar dan juga maghrib dengan isyak sahaja. Kedua jenis jamak pula. Jamak terbahagi kepada dua jenis, iaitu jamak takdim yang bermaksud membawa solat yang kedua ke dalam solat yang pertama. Maknanya ambil semaya asar masuk dalam semaya zuhur, ataupun ambil semaya isya masuk dalam maghrib. Ini dia panggil jamak takdim. Dan jamak takhir yang bermaksud membawa solat yang pertama ke dalam waktu solat yang kedua. Takhir ni maknanya kita pelewat lah. Takdim ni maknanya kita perawal, kita dahulu ke. Jadi takhir ni maksud dia kita masuk ke waktu solat yang pertama ke dalam waktu solat yang kedua. Contoh zuhur masuk dalam asar, maghrib masuk dalam isya. Kalau takdim, asar masuk dalam zuhur, isya masuk dalam maghrib. Baik, itu beza di antara takdim dan juga takhir. Kalau kita rasa payah nak faham hak mana so ni takdim, hak mana so ni takhir, maknanya jadi tukar. Kita ambil yang nombor dua mudah. Takhir maknanya kita faham, kita memperlewat dalam erti kata kita ambil semaya hak mula-mula, kita gibuh dalam semaya ya kedua. Ingat lagu tu mudah, tak tukar lah. Baik, bahasa dia dalam muka kita ni bukan orang Arab apa, bukan seumur. Dan kita musafir ni bukan seumur. Jadi kadang-kadang adalah tukar salah faham dan sebagainya. Hadis ini berdasarkan hadis daripada Muadz radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla an tartafi'a asy-syamsu akhara adh-dhuhra hatta yajma'aha ila al-'asr yusallihima jami'an wa idza irtahala ba'da zayg asy-syamsi shalla adh-dhuhra wal-'asra jami'an ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع الإشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل الإشاء فصلاها مع المغرب. Iaitu bermaksud ketika mana Nabi SAW di peperangan Tabuk, apabila baginda berangkat pergi sebelum matahari meninggi, maka baginda melambatkan solat zuhur. Maknanya Nabi pelewat semaya zuhur. Sekiranya Nabi tolak awal dan sekiranya Nabi SAW tolak awal. Jadi Nabi memperlewatkan zuhur, maknanya Nabi semaya waktu zuhur dan waktu asar, sehingga menghimpunkannya ke dalam solat asar. Lalu baginda menunaikan kedua-duanya sekali. Dan sebelum meneruskan perjalanannya, selepas daripada matahari gelincir, maka baginda bersolat zuhur dan asar secara jamak. Kemudian barulah baginda pergi. Begitu juga apabila berangkat sebelum tiba maghrib, baginda melambatkan solat maghrib hingga dilakukannya bersama-sama solat isyak. Dan sebelum meneruskan perjalanan selepas pada waktu maghrib, maka baginda menyegerakan solat isyak bersama-sama solat maghrib. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan juga lain-lainnya. Baik, kemudian solat yang boleh dijamakkan. Sebagaimana diketahui bahawa solat yang boleh dijamakkan ialah solat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isyak. Oleh itu tidak sah dijamakkan solat subuh dengan solat sebelum atau selepasnya. Maknanya kalau kita nak jamak isya dengan subuh ataupun subuh dengan zuhur, maka tidak dibolehkan. Begitu juga tidak sah dijamakkan solat asar dengan solat maghrib. Ini kerana setiap jamak takdim dan takhir mempunyai beberapa syarat yang perlu kita patuhi. Baik, syarat-syarat jamak takdim. Yang pertama, kedua-dua solat dilakukan mengikut turutannya, iaitu dimulai dengan solat pertama yang mempunyai waktu, kemudian diikuti solat yang kedua. Kalau kita jamak takdim ni, maknanya kita waktu kedua kita masuk dalam waktu yang pertama, dia tak boleh nak semaya waktu yang kedua dulu, tak boleh nak semaya asar dulu.
Kalau kita buat takhir lain, kalau kita buat jamak takhir lain, kita boleh pilih hak mana kita nak semaya dulu. Ataupun sebahagian ulama mereka berbeza pandangnya. Ada hak kata buat hak waktu dia dulu, ada hak kata buat hak takdi dulu. Maknanya buat zuhur dulu baru asar. Ada kata buat asar dulu baru zuhur. Hak tu kalau takhir. Walaupun di sana ulama berbeza pandangnya, tapi dikira sah, dikira boleh. Dia tak serupa dengan jamak takdim. Jamak takdim dia kena buat zuhur dulu. Lepas tu barulah waktu asar. Baik. Syarat jamak takdim dengan syarat jamak takhir. Kemudian cuma kalau kita berhenti semaya, kita tengok ada orang lain, kita tahu dia musafir, dia semaya. Dan kalau kita ni takhir, hak ni tidak ada isu lah. Tidak ada isu, adakah kita kena sama niat dengan dia, hak tu tak ada masalah. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kalau makmum tak serupa niat dengan tu imam, semaya dikira sah. Semaya dikira sah. Jelas dia jemaah dah? Tak semestinya niat tu sama, tidak. Contoh, sahabat Nabi satu ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah semaya, tiba-tiba ada seorang sahabat masuk masjid semaya. Dia semaya seorang. Bila dia semaya seorang, Nabi kata, Nabi sebut pada sahabat yang duduk bersama dengan Nabi ni, Nabi kata, man yatasaddaqu ala dhar rajul falyusalli ma'ah. Nabi kata, siapa dia hak nak sedekah kepada orang hak semaya seorang tu, supaya orang hak semaya seorang ni dapat pahala Jumaat. Hak tu je Nabi nak ayat sebenarnya. Kemudian sahabat hak duduk sekali dengan Nabi seorang tu bangun, pergi semaya sekali dengan sahabat tadi. Sahabat tadi semaya fardu, sahabat yang kedua ni semaya sunat. Dan sahabat hak bangun tu adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi dalam hadis ni dia menunjukkan kepada kita, walaupun kita semaya dengan seseorang, mungkin dia semaya sunat belakang tu, ba'diyah zuhur contoh. Pas kita ni nak semaya zuhur, kita ikut dia. Contoh kita ikut dia. Dia semaya sunat, kita semaya fardu. Sah tidak semaya? Sah. Dan semaya dikira sah. Tinggal lagi masalah timbul bilangnya rakaat lah. Dan tinggal lagi timbul masalah bilangnya rakaat. Takut kawin tu, kita kata sini dia buat 4, tiba-tiba kita niat 2. Ni jadi masalah lah. Dia ni jadi masalah. Sebab tu sepatutnya lah kita kata sini, kalau kita tak tahu dia tu semaya berapa, dan kita ni contoh orang semaya sudah dah, pas kita tak tahu dia tak di semaya berapa, dah sama ada dia pun baru nak semaya zuhur, tapi mungkin dia semaya tamam. Kalau dia semaya sunat, selesailah dengan kita 2 rakaat sama 2 rakaat. Tapi kalau dia 4, maka kita akan ada masalah. Sebab tu sebaiknya kita kata sini, kalau semaya fardu di masjid sudah dah, kalau kita pun tak cerak kawin tu semaya berapa, orang semaya belakang ni semaya sore lah, mudah. Dan kalau kita nak berimej, sepatutnya lah kita semaya tamam. Baik, supaya tidak ada masalah ketika mana solat kita tadi. Moga kawin ni tak wisalah lagi, kita 2 rakaat dah. Baik, dia akan jadi masalah situ. Kemudian yang keduanya, berniat menjamak ke solat yang kedua dengan yang pertama sebelum selesai solat yang pertama. Maknanya sini berniat ni dalam erti kata ada lintas hati dalam semaya kita tadi. Selesai. Hak tu je. Maknanya lintas hati yang nak jamak semaya. Selesai lah. Selagi mana semaya kita tak sudah. Jelas di Jumaat. Maknanya tidak semestinya kena sebut mula-mula nak semaya tu, maknanya nak kata kena sebut situ tu tidak mesti. Walaupun sebahagian kata hak sunatnya situ. Jelas di mohon ni dah. Sebab apa? Sebab bila mana tengok sini dia sebut, walau bagaimanapun niat tersebut sunat berserta takbiratul ihram. Kalau ada lintas hati masa tu,
Pahala kita ni kalau tak faham molek hak ni, ya jadi niat tu lama kalah. Niat hak sekala ni pun panjang dah. Nak masuk dalam takbir. Pas capu dua pula niat. Lama lagi. Allah nak ingat lama mana? Nak masuk hak ni. Jadi sebab tu kita kata sini gaining mudah. Niat hak mana mudah? Niat hak mana lintas hati dalam maknanya lintas hamba ni nak ipus maya selesai. Mudah sangat kalau kita ikut dengan cara ni. Dengan syarat dia kata sini sebelum daripada semaya pertama kita tadi selesai. Maknanya kalau kita tengah semaya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tengah semaya tadi ada lintas hati, amun nak nyamuk, selesai dah lah. Beres dah tu. Baik. Jelas ni jemaah dah. Nombor 3 ni kalau sebut pada orang yang faham mudahlah. Tapi kalau sebut orang tak faham, kena sebut pula takbiratul ihram. Maknanya kena niat pula ketika mana takbiratul ihram. Oh lama kalah nak boleh takbir, duk main Allah, nak masuk dulu. Allah. Patut duk main ngiling pula. Jatuh semula. Kali kedua pula. Hai lelah. Sebab tu niat paling mudah. Dah lintas hati dengan syarat sebelum semaya kita mula-mula tu selesai. Kemudian nombor 3, kedua-dua solat dilakukan secara berturut. Maknanya kena buat berturut-turut. Maknanya gini tak senggai dengan perbuatan lain. Lama pula. Dah. Dia sini ni bab semaya ni yang kedua bab akad nikah. Hak orang kita berana sama. Kadang-kadang kalau contohlah kita kata hamba terima nikahnya, dia ning binti dia ning berti semeta dengan mas kahwinnya. Sebenarnya kalau kita tengok balik, hak dia sebut tu mutuh ke tidak? Ada dua kerja lain ke? Tak. Kadang-kadang tu siapa kena lapah, sonapah. Ada juga. Siapa dia letak syarat sonapah ni? Siapa dia letak syarat sonapah? Akad nikah. Nabi kau letak. Ulama mazhab kau letak. Kata imam aja letak benarnya. Ini masalah. Sebab tu kalau ikut lafaz nikah ni mudah je. Boleh kata imam kita jadi kau payah. Sebab learning kalau kawan tu jawab dia berhenti semata, patut dia jawab lalu. Tidak kata dia berhenti dia pergi basuh baju dia pergi semaya dah. Ni kena faham. Nyanyo ni. Sebab tu sepatutnya tu imam masjid lain. Sebab tu sepatutnya tu imam ni kena faham tajuk ni. Wak nyanyi kau orang tanpa sebab dia panggil. Allahu Akbar. Oh pengantin ni perlu tak payah kat nok. Ada sampai setengah jam di rumah ni. Setengah jam. Last kali ustaz hak duduk situ jekuh. Dak gua nak tu imam jadi kau payah ni. Tak ada hamba nak teh je. Tak kena awak ni. Dah malu kau orang. Lah. Sebab benda tidak jadi syarat lagu lain, kita pergi faham lagu lain. Bukan silap kita, silap kita. Sebab tu benda ni perlu. Dan sebab tu benda ni kita perlu faham molek. Maknanya sining tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Tidak kata kena jawab tu tadi dengan senapah. Dah. Lepas tu hak jadi satu imam yang kedua sama dia. Saksi ni. Tak apa sedap tu. Sedap. Mana ustaz dah? Tak apa sedap tu dia kata. Nak sedap ke mana lagi? Nak sedap kita makan nasi lepas tu. Jadi sini kadang-kadang benda hak mudah dalam agama orang kita ni pergi payah. Sebab dia tak faham molek. Sebab dia tak faham molek tajuk ni. Jadi sebenarnya benda-benda lagu ni sepatutnya kita pedalis molek lah. Dia pedalis molek supaya benda ni tak jadi ke ujian bagi kita semula. Sebab orang kecek nak orang hak duduk dalam majlis tadi, orang ngaji. Hak kita cerita ni siapa dia ni? Ustaz Jah hak duduk dalam majlis akad nikah tu. Ustaz Jah nikah. Bukan Ustaz Jah ngajar sini. Ustaz Nazar Riza. Dia kata, "Wana payah nak ni tak imam?"
agak nikah. Tak imej jawab hamba saja nak teh ya. Kahwin ni pengantin ni perlu tu. Jadi ning di antara benda hak berguna semua di tempat kita ni. Jadi cara nak selesai benda lagu ni, maknanya kita kata sini hak mana ada jawatan akad nikah tadi, maka dia kena faham dek tajuk ni. Dah supaya tak jadi kawah mulut orang yang puncanya daripada kita sendiri. Baik. Kemudian dia kata sini tengok. Kedua-dua solat dilakukan secara berturut-turut, iaitu memulakan solat yang kedua dengan segera sebaik sahaja selesai salam solat yang pertama tanpa dipisahkan dengan berzikir, mengerjakan semaya sunat dan sebagainya. Aning baru tu. Maknanya kalau sudah semaya kita berzikir lama. Sudah semaya tadi pergi semaya sunat dulu. Dua. Lama. Anggaran jarak dua semaya tadi. Aning baru betul lama. Ada kau yang tengah akad nikah pergi semaya sunat. Hamba terima nikahnya dibangun Allahu Akbar. Tak ada. Tak ada. Bahkan dalam majlis yang sama. Dalam majlis ya sama. Baik. Kemudian dia kata sini, jika dipisahkan di antara kedua-duanya dengan masa yang lama pada anggapan umum. Nanti bab nikah ni kita akan masuk bab nikah jilid yang kedua. Jilid yang kedua kitab kita ni lah, bukan kitab ahli Jumaah. Kitab ahli Jumaah berkali jilid yang ketiga rasanya bab nikah. Tak apalah, kita teragi secepat yang mungkin insya-Allah. Kemudian dia kata sini, sekiranya dipisahkan di antara kedua-duanya dengan masa lama pada tanggapan umum. Ai lama ni. Contoh dia kata lama. Lama setara mana? Lama lah. Maknanya tidak kata semata ada. Jadi pada masa tu ataupun dia melengah-lengah ke semaya yang kedua tanpa sebab saja. Yang dibuat dengan itu, dibuat je pun ngari kena ke. Sudah semaya dibuat bobe. Tak sepatutnya lah. Maka dikata sini batallah jamak tersebut dan solat yang kedua itu wajib ditangguhkan sehingga waktunya tiba. Kalau lama pada tanggapan umum. Baik. Adalah kerana mengikut Nabi SAW dalam semua perkara tersebut, sebagaimana hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi idza a'jalahu as-sayru yu'akhiru al-maghrib fayusallihima thalathan thumma yusallimu thumma qallama yalbathu hatta yuqimu al-isha'a fayusalliyahima rak'ataini thumma yusallim. Aku melihat Nabi SAW melambatkan solat maghrib apabila baginda hendak segera berjalan. Maknanya Nabi memperlewatkan sembahyang maghrib. Kemudian baginda menunaikan sebanyak 3 rakaat. Selepas salam baginda duduk sekejap lalu mendirikan solat isyak sebanyak 2 rakaat. Kemudian baginda mengucapkan salam. Maknanya tak duduk lama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ia kepak di Jumaah, masih dalam musafir sehingga memulakan solat yang kedua. Oleh itu tidak menjadi masalah sekiranya sampai semula ke tempat asalnya ketika mana solat yang kedua masih belum selesai. Baik. Contohlah kita buat jamak takdim. Kita daripada Terengganu nak klik Kapung, nak klik di rumah mana? Bukit Maruk. Jadi tengah semaya tadi, tengah-tengah kita semaya siap-siap dah zuhur dengan asar tadi. Baik. Kita sapa di rumah ni, contoh kita ada jamak dah dalam perjalanan. Contoh mana kita jamak? Kita semaya di Besuk. Jamak kita buat jamak takdim. Besuk sampai sini berapa minit di Jumaah? 40 minit lah kata. 40. Maknanya sampai sini baru pukul 3.30. Sampai sini 3.30. Kena semayang semula ke asar? Hak ni ramah tanya ni. Tak kena dah lah, selesai dah lah. Sebab dia jamak dia tadi ketika mana dalam status dia ni musafir, bukan status mukim. Jadi walaupun asal hak sen ni minta masuk lagi, kalau dia semaya dah tengah jalan tadi,
Maknanya dia berhenti mana-mana lah. Kalau pergi semaya tengah jalan betul, takutnya terpul demo. Jadi bila dia sampai sini, walaupun asar tak masuk lagi, dikira dia telah menunaikan solat asar. Maknanya tak perlu ulas semula dia punya semaya tadi. Baik. Kemudian hari Jumaat, cuma adalah orang kita ni dia bicara sikit tajuk semaya hormat waktu. Masa duduk atas kepala terbel lah goliknya. Deh, semaya hormat waktu. Lepas tu semaya semula. Mungkin kalau dalam mazhab Syafi'i ini disebabkan adanya di sana perkara-perkara yang menjadi rukun menyebabkan kita tak dapat nak buat. Contoh kena berdiri duduk atas kepala terbel, nak berdiri ke mana? Dah. Kita takut kapal terbel tengah congek, nyagi tepuh pramugari nyanyi. Jadi semaya atas kursi lah. Cumanya adalah hak peheh dalam tajuk tu. Bismillah. Mana dia punya sandari asal dia dalam tajuk ni? Terik-terik kalau kita nak kait pun dalam tajuk ni, kisah dua orang sahabat yang bermusafir. Kisah dua orang sahabat di musafir. Tengah-tengah musafir ni kebetulan tak ada air. Jadi dia tayamum, kemudian semaya. Bila sahabat tak disapat tepat, salah seorang daripada sahabat tadi, dia ulas semula semaya. Maknanya dia bersuci dengan sempurna, kemudian dia ulas balik semaya dia. Hak seorang lagi, dia tak ulas dah pakai dengan semaya hak tadi. Bila mana cerita ni dibawa kepada Nabi SAW, Nabi sebut kepada sahabat ia ulas balik semaya tadi, Nabi kata kamu akan dapat 2 pahala ajrain. Orang yang ulas semula semaya tadi, Nabi kata mung dapat 2 pahala. Orang yang tak ulas dah semaya tadi, Nabi kata asabas sunnah. Nabi kata mung dapat sunnah. Mana besar di Jumaat? 2 pahala ke ataupun mendapat pahala sunnah? Mana lagi besar? Sunnah lagi besar. Sebab tu kalau hari Jumaat tanya kita lebih pilih kalau dia ada semaya tanpa tiba dan sebagainya, itu dah dikira selesai. Dah dikira selesai. Jadi hadis ni lah hadis yang kita kata terik-terik pun boleh nak kait dengan tajuk semaya hormat waktu. Cumanya kalau dia ada semaya dah pada asalnya, dia dah dikira telah menunaikan solat pada waktunya. Baik. Kemudian hari Jumaat, jelas hari Jumaat dah. Ini di antara masalah-masalah hak timbul lah. Kemudian dia kata sini syarat-syarat jamak takhir pula. Sebab tadi kita bicara takdim. Ni syarat-syarat semaya zuhur nak masuk dalam semaya asar. Semaya mengorik kita nak masuk dalam isya. Syarat yang pertama, berniat menjamakkan solat yang pertama dalam waktu yang asal. Maknanya waktu hak mula-mula. Waktu apa dia? Sini iaitu yang asal kepada solat yang kedua. Berniat menjamakkan solat yang pertama dalam waktunya yang asal kepada solat yang kedua. Maknanya ketika mana zuhur, maknanya kita berniat. Niat ni gen ni lintas hati ya, mudah ya. Tak perlu nak waitu lah apa-apa. Ada lintas hati. Hamba nak takhir. Selesai adalah. Hak tu niatnya. Hak kita nak waitu mulut ni, hak tu dipanggil lafaz. Hak tu dipanggil lafaz. Yang menjadi syarat di sini adalah an-niyah, bukannya al-lafz. Baik. Kemudian sekiranya tamat waktu zuhur tanpa berniat menjamakkan solat zuhur kepada asar. Baik. Waktu zuhur habis, pak kita ni tak ada pun lintas hati kata nak buat jamak takhir. Lepas tu pula masuk asar dah. Waktu zuhur habis dah. Lagu mana? Kira-kira. Baik. Maka dia kata sini solat zuhur wajib diqadha serta berdosa oleh sebab melengah-lengahkannya. Dia kira kita ni melengah-lengah ke waktu zuhur tadi. Disebabkan kita tidak berniat
Tidak ada lintas hati untuk buat jamak takhir. Maknanya tidak ada lintas hati untuk buat zuhur dalam waktu asar. Kalau kita ada niat, selesailah. Kalau tak ada lintas hati, tak ada niat, tak ada telitah pun nak buat lagu ni, tengok-tengok asar dah, maka kita dikira sebagai orang yang melengah-lengah ke sembahyang zuhur, sehingga terkeluar daripada batas waktu. Dan hukumnya adalah dosa. Sebab tu hak paling penting maknanya niat lah. Niat macam kita sebut tadi, dengan lintas hati itu dah memadai. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, masih dalam musafir hingga selesai mengerjakan kedua-dua solat. Oleh itu sekiranya telah sampai sebelum kedua-dua solat, berkenaan selesai, maka solat yang terkemudian menjadi qada. Dan yang ketiga, dalam hal ini tertib antara kedua-dua solat tidak disyaratkan, malah boleh dimulakan dengan mana-mana antara dua solat yang dikehendaki. Oh, ni takdim, takhir dia tak serupa takdim. Takdim kita kena semaya hak fardu dulu, lepas tu barulah pilih di antara dua. Maknanya kita fardu dulu, lepas tu barulah kita semaya asar. Adapun kalau kita jamak takhir, tidak menjadi syarat. Asar dulu ke ataupun zuhur dulu. Sebahagian sebut asar dulu sebab hak tu waktu. Sebahagian sebut asar dengan zuhur, zuhur dulu semayanya. Kalau waktu sendiri tu pun zuhur dulu. Ni di antara perbezaan pandangnya di antara para ulama. Cuma di Jumaat, pernah satu ketika Nabi pergi, dan peperangan ni amat sengit, sehingga Nabi SAW meninggalkan, tak silap 3 waktu Nabi tinggal. Bukan tinggal dengan sengaja, dia tinggal ke pergi. Tinggal disebabkan pergi. Sehingga Nabi doa pokok-pokok ni. Sehingga Nabi doa kepada pokok kafir ni, supaya Allah Subhanahu Wa Taala dah masuk ke api ke dalam kubur-kubur mereka. Nabi doa. Dan ramai sahabat-sahabat pun tinggal semaya, disebabkan peperangan yang begitu sengit. Jadi Nabi ni tinggal semaya disebabkan perang. Orang kita lah ni tinggal semaya disebabkan malah. Sedih lah. Tidak sepatutnya lah. Baik. Bila Nabi jamu solat 3 waktu, Nabi start hak mula-mula dulu. Nabi buat ikut turut teh. Nabi buat dengan cara ikut turut teh. Baik. Kemudian di Jumaat, begitu juga syarat berturutan antara dua solat hanya sunat dan bukannya syarat sah jamak tersebut. Baik. Kemudian syarat-syarat perjalanan yang diharuskan qasar dan juga jamak. Berapa jarak kita berjalan? Ni kalau nak cerita sosok ni banyak hari Jumaat. Cuma 4 mazhab duk sini hak mula-mula ni. Kalau kita nak sebutlah di antara pandangan ni, dia kata sini lebih kurang 20 lebih pandangan dalam penentuan jarak semaya jamak ni. Pandangan hak paling sikit berapa hari Jumaat? Ada sebut 5 kilo pun ada. Ni kita sebut pandangan dah. Bukan kata ustaz suruh pergi dengan ni, dah sebut pandangan. Itu yang pertama. Ni disebut oleh Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di antaranya. Kemudian yang kedua ni tidak ada jarak. Tak ada jarak, dengan syarat jauh dia jalan gitu. Dia mau nak pergi mana? Contoh kita duduk sini, mau nak pergi Musa, jauh tu. Boleh. Ataupun tepat tu memang kita nak pergi, kita berasa jauh. Dia sebenarnya gini, timbul banyak pandangan ni. Di antaranya dalam dia pandangan Az-Zahiri, Abu Dawud Az-Zahiri. Nabi SAW satu ketika mana Nabi musafir, Nabi keluar daripada kawasan, kemudian Nabi terus jamu. Jadi sebahagian memahami zahir daripada hadis tadi, maknanya Nabi
Nabi sapa kawasan itu padahal tak jauh pun dengan Madinah. Tapi bila Nabi sapa situ, Nabi pun semaya. Jadi dia pergi ke mana? Maknanya situ tu boleh dah tak semaya. Dia pergi ke jarak tadi. Hak tu tebik dekat tu. Sedekah hak pergi 80 kilo, 70 sehingga 80 kilo lebih. Hak pergi yang kedua ni, dia kata disebabkan gini. Sebenarnya Nabi buat, Nabi semaya jamak tadi sebab Nabi dah tobik daripada kawasan. Tapi sebenarnya jarak Nabi nak gini jauh lagi. Pergi jemaah. Cumanya bila Nabi dah keluar daripada pagar kawasan ataupun bangunan kawasan Madinah, ada dikira boleh lah. Sebab perjalanan jarak dia ni jauh. Hak ni orang pihak yang kedua, seperti mana jumhur. Hak pihak yang pertama tadi, bila Nabi tobik daripada kawasan Madinah, Nabi jamak walaupun dekat, dikira boleh dah situ. Ni hak jadi sikit ni. Jelas ni jemaah. Hak ni yang jadi perbezaan pandangan. So, yang kedua dalam bab jarak ni, tengok atas binatang bergerak setara mana, makan dia setara mana, pas berapa kali berhenti. Ni dia ambil kira juga. Tak sama. Utuh kita makan kenyang siap dah boleh pergi jauh lagi baru berhenti. Dan sebagai ulama dia kira sekali berhenti tu jarak dia lama mana. Pas kalau kata binatang tak ada kita tak makan, mungkin pergi dekat sikit kena berhenti makan dulu. Lepas tu minum. Ini di antara perbahasan juga. Sebab tu kesimpulan dalam masalah ni, tengok dia sebut sini dah. Tuan kitab kita ni, bukan tuan kitab, maknanya penterjemah kitab kita ni, mufti Menteri Agama ni lah. Hak kita baca ni. Hak ahli Jumaah tu tak silap oleh Juanda Jaya ke siapa dia bersama dengan dia punya tim. Hak kita ahli Jumaah Pustaka Saleh ni. Hak kita Dar Syakir ni oleh Menteri Agama ni. Baik. Dia kata sini perjalanan yang jaraknya hingga 81 kilo dan lebih. Ni kira paling sikit benadah dalam mazhab Syafi'i ni. Asal dia 89. Asal dia 89 kilo. 88.7. Hak asal. Lepas tu kira hak paling sikit lah pandangan. Kita kata sini 81 kilo. Kita tak bincang pak mazhab ni. Kalau pak mazhab paling sikit 70 kilo lebih. Hak paling sikit. Kebanyakan rolik 80 lah kata. Baik. Ada nota kaki. Kadar dua marhalah ini yang ditetapkan ini berdasar takribi, bukan tahdidi. Ni kita kena faham boleh. Takribi ni maksud dia lebih kurang. Tidak kata tahdidi. Tahdid ni memang tetap. Maknanya tak boleh kurang daripada tu. Ini dipanggil tahdid. Dan persoalan tajuk jarak berapa kilo baru kita boleh jamak, tajuk takribi bukan tajuk tahdidi. Maknanya tajuk lebih kurang. Bukan tajuk tak boleh, kena cemak ning, kena banyak ning baru boleh. Ada. Macam juga kita kata sini dalam masalah berapa ahli Jumaah kena ada baru boleh buat semaya Jumaat. Ini soal lagi. Ini juga dalam bab takribi lebih kurang. Sebab kalau ikut pandangnya Menteri Agama kita ni dibawa start daripada 2 orang, sampai 80 orang. Jumaat ni. Hak kata 40, hak ni dalam mazhab Syafi'i. Hak lain ramai lagi hak sikit pada tu. Ramai lagi hak sikit daripada jumlah tadi. Kita lepas dah Jumaat, tak lepas lagi dah. Nanti akan lalu bab Jumaat kita akan baca susah. Pandangan yang pertama ni 2 orang. Pandangan ketiga 3 orang, 4 orang. Ni Jumaat ni. Hak kita duk biasa dengan selama ke ni 40. Hak lain ni belah-belah ada lagi. Sebab tu dalam masalah ni dipanggil takrib. Lebih kurang. Bukan tahdid, bukan semestinya tetap benda tu. Sebab tu Menteri Agama kita ni ketika mana kapal daripada Malaysia dihantar ke mana ahli Jumaah Rohingya untuk bantuan, dia orang tulis surat. Dia kata, Datuk Mufti, ambo ni dengan jumlah bilangnya tak ramai tak apa. Pas ambo kena semaya Zuhur, ambo kena buat Jumaat. Demo-demo hok duduk di pelantar minyak, berapa orang ada pelantarnya? Buat Jumaat ke ataupun semaya Zuhur? Jadi Tok Peti bila melihat kepada situasi tadi, pada masa tu Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri dia ambil pandangan-pandangan hak kata boleh dengan jumlah-jumlah bilangnya hak sikit tadi.
Sebab apabila kalau duduk demo hak duduk sana tu tak buat Jumaat, apabila tak buat. Jadi diambil pandangnya tadi melihat kepada situasi-situasi semasa. Adalah masalah ni. Jadi sebab tu kita kata sini hari Jumaat begitu banyak dah perbezaan pandangnya di antara para ulama. Dah cuma kalau hari Jumaat tanya kita sendiri, kita lebih lega dengan pandangnya jumhur lah dalam masalah ni. Dengan pandangnya jumhur. Baik. Kita tengok hadis hari Jumaat. Hal ini berdasarkan hadis kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burudin wa hiya 16 farsakhan wa tusawi 81 kilometran takriban wa mithluhuma yaf'alani tawqifan. Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengqasarkan salat dan tidak berpuasa dalam perjalanan sejauh 4 barid. Satu barid ni dikata menyamai 12 batu, iaitu bersamaan dengan 16 farsakh. Satu farsakh menyamai 3 batu, yang mana kesimpulannya menyamai kira-kira 81 kilo. Kira-kira 81 kilo. Kita dalam mazhab Syafi'i ada 89, lepas tu ada 86. Dia pada zikir ni di antaranya 81 kilo. Orang seperti mereka berdua tentulah melakukannya dengan ketetapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, yang kedua di Jumaat perjalanan yang tentu tempat tujuannya. Oleh itu orang yang berayau-rayau tanpa tujuan ke tempat yang tertentu, dan orang yang mengikut ketuanya tanpa mengetahui ke mana hendak dibawanya, perjalanan mereka tidak mengharuskan qasar kecuali setelah menjangkau jarak perjalanan yang begitu jauh. Baru boleh. Maknanya lebih kurang kilometer tadi. Yang ketiganya, perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat. Hak ni pada khilaf di antara mazhab. Walaupun dalam mazhab Syafi'i menekankan dalam tajuk perjalanan yang kita buat dalam rangka, maknanya paling tidak pun benda tu harus. Paling tidak benda tu harus. Maknanya kalau kata nak pergi berjudi dan sebagainya, maka tidak dibolehkan. Bola. Kelantan lawan Brazil. Kalau kita tengoklah pandangan bola ni tak ada masalah. Bola ni tidak ada masalah untuk menjamak qasar solat. Selagi mana tak kita kata sini tidak terlibat dengan benda-benda maksiat. Selagi mana, sebab dia bola ni sebenarnya sokongnya sahaja. Sokongnya. Dia kepada pihak yang kita sokong lah, kepada pihak yang kita sokong. Dia tak lebih daripada tu pun. Tak ada orang tujuan tak nak buat maksiat dan sebagainya, hanya untuk melihat perlawanan bola sahaja. Kalau hari Jumaat tanya kita lah, mungkin di sana ada orang tak setuju dengan pandangan kita, sebab berhimpun ramanya dengan soroknya apa semuanya. Dah halus sorok setakat memberi sokongan, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Dan kalau kita tengok pandangan yang kedua lah, di antaranya adalah tidak menentukan dalam masalah an-niyah. Ini di antara pandangan yang kedua. Maknanya baik permusafiran dia tu ketaatan kepada Allah ataupun sebaliknya, maka ini tidak maknanya hak dia buat dosa, kira dosa lah. Tapi permusafiran dia tadi masih lagi diberikan keringannya. Ini kita kata sini di antara perbezaan pandangan. Pun begitu sepatutnya lah, dan kita dalam perjalanan ni yang kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sepatutnya lah dalam perjalanan tadi tujuan kita adalah semata-mata untuk maksiat. Kerana mungkin kita tak tahu dalam perjalanan tadi, mungkin kita habis homo situ dan sebagainya. Jadi situ kita ambil jalan beringat. Baik. Kemudian hari Jumaat. Nombor 3, seterusnya justru tidak diambil kira perjalanan musafir, baik untuk negara, mengamalkan riba atau menyamun. Nak pergi merapok rumah orang. Ini kerana qasar merupakan keringanan yang disyariatkan untuk menunaikan suatu tanggungjawab, dan ia tidak boleh terkait dengan sebarang maksiat. Baik. Untuk seterusnya hari Jumaat menjamakkan 2 solat ketika mana hujan.
jamak dua solat ketika mana hujan. Hak ni insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Kebetulan ada setepak lagi lepas ni pukul 8. Hak ni insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Dan kita akan bawa lah beberapa hadis ia berkait dengan masalah ni, di antaranya istihadhah, di antaranya hadis yang kita akan baca minggu depan ni. Hadis ni lah di antara sebab ramai di antara ulama-ulama yang cuba untuk letak ke satu ketetapan. Padahal hadis ni tidak ada ketetapan pun. Bila cuma tiba-tiba tak ada cuaca sejuk, angin pun tidak kuat, tidak kata hujan lebat, tiba-tiba Nabi jamuk semaya. Tapi tidak qasar lah, Nabi jamuk saja. Jadi di sana ramailah ulama-ulama cuba bahas untuk letak mana hadis ni. Hadis ni nak letak mana? Ulama dalam mazhab kita diguna bila? Hujan di antara. Dia agak bagi ke hujan. Baik. Jalan jam kalau kita lah. Kalau dia nak jamuk, kalau hari Jumaat tanya kita lebih kepada terus ke perjalanan dulu ataupun seta dulu semaya. Hak mana kita tahu dah tak ada. Dia masalah orang kita ni tahu dah hijab habis pukul apa di Jumaat. Contohlah pukul 5 kelik. Pukul 5 kelik. Baik. Asal pukul apa? 4 lebih. Dia tahu dah dia tak ada atas jalan. Sepatut seta semaya dulu. Hak ni tembak kelik juga. Kau jam. Ini masalah. Ini masalah timbul. Sebab tu kalau kita tengok Menteri Agama kita sendiri, dia suruh supaya kita masa molek. Maknanya kalau dah masuk waktu, sebelum tu pagi kita pun tak kelik lagi, maka semaya siap-siap dulu. Semaya siap-siap dulu. Selesai dulu semaya. Lepas tu baru kita nak kelik. Sebab kita tahu dah. Kalau kita sepatut Kelantan ni lain. Tak somak jalan kita. Hak di luar tu. Mana-mana pusat bandar yang sesak, kita kata sini, lama dia punya jam, jadi masalah dia punya semaya sah. Jadi sepatutnya lah bila masuk waktu maka semaya dulu. Satu. Yang kedua, kalaulah contoh kita terperangkap asal kita dah semaya, kita terperangkap hak mana ni? Ngori kita terperangkap. Kalau nak berhenti tepi jalan, di lorong kecemasan nak semaya situ, mari mutu tepuh, tak kau gemula. Jadi terus ke perjalanan. Seperti mana kalau kita tengok macam tadi lah peperangan Nabi SAW. Sebab highway ni kita kata sini jalan dijaruk dipanjang, lepas tu dalam masa yang sama penuh dengan sesak, tak ada nak bergerak. Siapa di rumah buatlah semaya. Hak tu sebab dia sendiri pun dia tidak ada pilihan dah. Melainkan kalau jaruk dijauh, syukurlah. Memang dibolehkan untuk mereka jamak. Cuma kalau dalam situasi tadi dia tak jauh tapi disebabkan jam menyebabkan lama, maka dia klik di rumah, maka dia semayalah waktu maghrib dulu, kemudian barulah dia semayai isyak. Jadi kita kata sini paling tidak yang dia boleh selesai tadi dalam masalah asal itu selesai molek. Sebab orang kita ni alasan macam-macam lah. Orang tak apa sedap ni pakai baju ni nak semaya. Dia mari buana lagu tu. Hari Jumaat duduk di rumah dah. Ni mari naik ni, siapa dia nak semaya-maya? Naik kain ambo cemar. Rumah dia tu. Nak cerita berana orang kita ni. Tak sebelik kalau tajuk kerja tadi. Ni, tajuk duduk di rumah dah ni. Semaya selekai tu email. Anak ni duduk tanah ni. Mula hayah tak tahu rumah. Naik tu email kata. Lekai tu email tahu. Ambo seluar cemar. Anak jawab lagu tu. Rumah dia. Apa? Jadi kita kata sini, kadang-kadang benda ni alasan sahaja. Benda ni alasan sahaja. Jadi kita tahu dah kesesakan yang berlaku dan sebagainya, maka sepatutnya kita uruskan dengan baik masa solat tadi. Itulah yang terbaik. Kalau betul-betul kita sesak parah, maka pergi dengan takdilah. Maknanya kita sampai di rumah, ikut turutan dia punya solat. Seperti mana Nabi SAW tadi, kita kata sini di apa dia? Berlakunya peperangan yang amat sengit, sehingga Nabi SAW tertinggal beberapa daripada waktu solat, 3 waktu kalau tak silap. Kemudian Nabi semaya satu persatu. Kemudian Nabi doa pada puak tadi, supaya Allah masuk ke api dalam kubur-kubur mereka. Wallahu a'lam. Jadi hak ni bab hujan ni, ni sepatut bab kita sedap ni. Orang Arab kalau hujan suka boleh semaya jamak, tapi tempat kita dalam pandangan mazhab Syafi'i, hujan buat tak reti. Kena molek, kena panggil ke majlis kalau buat berasa. Dah, dalam fiqh semua sebut.
Dari Imam Syafi'i kait ke hadis hak Nabi jamak tanpa sebab tadi, ujian di antaranya. Ujian di antaranya. Ada kalau kita boleh 12 ni maknanya mari semayang maghrib ujian lebak, sudah semayang lebak lagi. Tak imam, tak bila kau mak. Mana cuma tak qasalah, jamak sahaja. Nama ke qasa. Lah lah. Jamak sahaja. Ni tajuk jamak aja. Kemudian untuk orang sakit di antaranya dan juga orang istihadah ni kita sambung minggu depan insyaallah. Dan untuk akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.